Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nur Alin Natasha bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Syafiqah, Nur Hidayah, Nurul Afiqah dan juga Fatin Naziha akan membincangkan mengenai kelestarian Atika dari aspek sosial yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Malaysia. Pada zaman sekarang, manusia hidup mengikut peredaran zaman. Peredaran zaman ini telah mengubah cara pemikiran manusia. Zaman moden ini dikatakan lebih kompleks jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Keperluan wang ringgit telah menjadi keutamaan bagi manusia pada zaman kini. Ada kalanya sesetengah daripada mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengecapi impian masing-masing yang hanya berlandaskan kebendaan. Perkataan etika sering kita dengar dalam kalangan pelajar maupun dalam golongan dewasa di tempat kerja. Ibu bapa juga turut menekankan etika di dalam sesebuah keluarga tersebut di rumah. Etika adalah nilai moral yang menjadi pegangan hidup seseorang dalam menentukan tingkah laku masing-masing. Etika ini sangat berkait rapat dengan pembentukan negara bangsa kerana untuk membentuk negara bangsa, masyarakat di dalamnya seharusnya beretika dalam melakukan sesuatu perkara dan membentuk satu ikatan ketatanegaraan. Nur Afiqah binti Muhammad Anwar akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengekalkan nilai moral dan etika yang kukuh. Antara cabarannya adalah kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia sebuah negara bermasyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Secara praktis amat sukar menyatupadukan kaum berbeza, agama, budaya dan cara hidup. Dengan kepelbagaian ini juga boleh mengakibatkan berlakunya kurang persefahaman antar sesama bangsa. Hal ini demikian kerana terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai etika dan peradaban yang berbeza. Cabaran yang seterusnya adalah pengaruh media massa. Menurut Abdul Halim Tamuri, masalah keruntuhan akhlak masyarakat terutamanya golongan remaja pada masa kini adalah berada pada tahap yang sangat krisis. Ini disebabkan oleh pembentukan watak golongan ini banyak dipengaruhi oleh media massa. Dengan ini, bukan sahaja nilai-nilai budaya yang baik yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat, malah ketenteraman negara juga terkesan disebabkan oleh jenayah yang semakin bertambah. Cabaran yang ketiga pula adalah keruntuhan institusi keluarga. Keluarga merupakan satu komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Institusi keluarga yang telah runtuh akan mendatangkan masalah yang besar kepada amalan nilai-nilai murni remaja kerana mereka kurang mendapat pendedahan mengenai mana satu perkara yang baik dan juga mana satu perkara yang buruk, serta kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga. Institusi keluarga yang diterjui oleh ibu bapa wajib memainkan peranan yang utama dalam membentuk akhlak anak-anaknya kerana masyarakat sebenarnya adalah jelmaan daripada set-set keluarga. Cabaran yang terakhir adalah tiadanya sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Menurut Mukdayal Jan, kerosakan suatu bangsa berlaku apabila kerosakan moral berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab membudaya pada bangsa itu. Aspek tidak bertanggungjawab ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu tanggungjawab terhadap diri dan orang lain dan tanggungjawab terhadap harta benda. Sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri, dan bagi sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap harta benda pula berkait rapat dengan merosakkan harta benda awam. Individu yang tidak bertanggungjawab ini akan terus terjerumus ke kancah masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Assalamualaikum, saya Hidayah akan membincangkan tentang kesan keruntuhan moral dan etika di dalam kalangan masyarakat.
Antara kesannya ialah gejala rasuah semakin berleluasa. Amanah merupakan salah satu nilai moral yang perlu ada di dalam kalangan setiap masyarakat. Namun pada masa kini kita dapat melihat sifat tersebut semakin terhakis kerana sifat tamak yang menguasai diri. Begitulah juga dengan masalah rasuah. Ia sentiasa berlaku di dalam kalangan masyarakat. Gejala rasuah memang diakui sebagai masalah sejagat yang berlaku dalam kalangan masyarakat dari dulu lagi. Lama kelamaan, masyarakat menganggap bahawa rasuah ini adalah budaya yang boleh diamalkan dan tidak memberi sebarang impak kepada negara. Rasuah bukan sahaja berlaku di dalam kalangan kaum Melayu, tetapi ia juga turut berlaku di kalangan pelbagai kaum di Malaysia dan tidak kira apa sekali peringkat masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Gejala ini juga seterusnya mampu menjejaskan pembentukan negara bangsa kerana rasuah akan menimbulkan perbalahan yang melibatkan antara kaum. Walaupun ramai yang sudah maklum bahawa rasuah itu adalah salah dari segi undang-undang, bahkan juga dari segi agama, namun ia tetap berlaku. Golongan yang terlibat dalam amalan ini bukan sahaja mementingkan diri sendiri, tetapi juga tidak prihatin dan tidak mempunyai kesedaran sosial sama sekali. Menurut kajian yang dilakukan oleh Profesor Syed Hussein, rasuah akan menyebabkan sikap pesimistik di kalangan masyarakat. Beliau juga melihat bahawa masyarakat kemudian menjadi semakin pasif dan tidak bermaya apabila berhadapan dengan gejala rasuah yang semakin meluas. Jika perkara ini dibiarkan berterusan, keamanan dan kesejahteraan negara akan tergugat. Kaedah yang pertama ialah pembentukan sistem keluarga. Keluarga yang sejahtera merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang bermoral dan beretika. Kaedah yang kedua ialah kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan. Antara matlamatnya ialah untuk melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip rukun negara serta bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujudkan perpaduan berbilang kaum. Kaedah yang ketiga ialah penekanan nilai murni dalam diri anak-anak sejak kecil. Seperti yang kita sedia maklum, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Perkara yang baik jika diterapkan dari kecil, mudah-mudahan kekal hingga ke generasi akan datang. Hai, saya Nur Syafiqah binti Mat Syarif. Untuk pembentukan sebuah negara bangsa, kita perlu mengharungi 5 cabaran utama ini, iaitu pertama ialah globalisasi, kedua perbezaan kepercayaan dan agama setiap kaum, ketiga ialah liberalisme, keempat pluralisme dan kelima ialah feudalisme. Seterusnya kita beralih kepada cadangan kelangsungan pembentukan negara bangsa Malaysia. Cadangan yang pertama ialah penyeragaman sistem pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mewujudkan kurikulum yang sama, iaitu melalui pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Pelajar dapat mempelajari bahawa tidak ada budaya etnik yang akan dipinggirkan, malah mereka juga dapat mempelajari budaya kaum lain. Seterusnya ialah memperkasakan bahasa kebangsaan. Kerajaan perlu memastikan bahawa urusan rasmi negara menggunakan bahasa Malaysia dan menguatkuasakan penggunaan bahasa Malaysia dalam penyiaran dan periklanan. Yang ketiga ialah memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa, seperti mengadakan pameran dan aktiviti berasaskan kesenian pelbagai kaum dan pertandingan kesenian pada peringkat sekolah dan negara. Yang keempat ialah membina jati diri dan semangat patriotik dalam diri setiap individu. Zaman sekarang, masyarakat lebih tertumpu kepada gadget. Oleh itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu mengambil langkah bijak dengan menyiarkan lebih banyak program patriotik bagi menyuburkan sifat patriotik dalam diri masyarakat. Contohnya, sentiasa menayangkan filem-filem yang menunjukkan sifat cinta akan negara seperti Sahaja Hassan dan Pascal, yang mana boleh memberi impak kepada masyarakat sekarang. Selain itu, penyiaran dalam bentuk animasi juga digalakkan supaya kanak-kanak lebih tertarik untuk menontonnya seperti animasi Upin Ipin. Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa amat penting bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai.
Semangat bersatu padu, cinta dan kesetiaan pada negara, keharmonian dan toleransi, menyanjungi budaya dan seni bangsa bukan sahaja perlu difahami, tetapi diamalkan sepenuhnya oleh semua rakyat Malaysia.